Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah di atas segala nikmat yang dikurniakannya kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dan membuktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhan dan menjauhi segala larangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan pada diri, pada keluarga dan masyarakat serta negara. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-20 daripada surah Al-Ma'idah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi idhkuru ni'matallahi 'alaykum idh ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Yang bermaksud, dan ingatkanlah mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenanglah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu ketika ia menjadikan dalam kalangan kamu beberapa orang nabi, dan ia menjadikan kamu bebas merdeka setelah kamu diperhamba oleh Fir'aun dan orang-orangnya, dan ia memberikan kepada kamu barang yang tidak pernah diberikan kepada seseorang pun dari umat-umat yang ada pada masa itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dan ayat-ayat selepasnya akan memberikan gambaran kepada kita apakah yang dilakukan atau apakah perangai sebenar Bani Israel. Di antaranya perangai yang berupa ketakutan ataupun rasa atau sifat pengecut yang ada pada mereka, dan bagaimana mereka sanggup dan tega dalam mengingkari para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana mereka juga sanggup untuk mengutamakan kehinaan dan kerendahan kerana ingin merasa selesa berbanding dengan kesusahan dalam bermujahadah dan berjihad, tetapi dengan penuh kemuliaan. Dan kisah-kisah Bani Israel ini adalah kisah sejarah yang tidak akan boleh terpadam, kerana ia dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, dan tidak ada sesiapa yang boleh menafikannya. Secara ringkasnya, kisah ini menunjukkan bahawa Bani Israel setelah mereka berhijrah bersama-sama dengan Nabi Musa alaihi salam ke Biladi Syam, ke negeri Syam, setelah peristiwa tenggelamnya Fir'aun bersama-sama dengan pengikutnya di hadapan mata mereka, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memilih dalam kalangan Bani Israel 12 orang ketua ataupun dipanggil sebagai naqib, dan Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk menghantar mereka ke bumi yang suci ataupun Al-Ardil Muqaddasah, yang pada ketika itu didiami oleh satu golongan yang dipanggil sebagai Al-Kan'aniyun, orang Kan'an ketika itu,
untuk mengintip, untuk mencari berita tentang hal ehwal keadaan penduduk di Ardul Muqaddasah, untuk mengetahui apakah yang sedang berlaku, yang sedang mereka lakukan di tempat tersebut. Dan ia telah diisyaratkan dan ditunjukkan oleh Al-Quran sebelum ini dalam ayat yang pernah kita bacakan bersama. Bermaksud Nabi Musa telah melaksanakan perintah Allah dengan memilih ke-12 naqib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ketua kepada kaum Bani Israel yang ketika itu berjumlah 12 puak kesemuanya. Dikatakan di antara arahan Nabi Musa AS kepada para nuqaba itu, tatkala Nabi Musa menghantar mereka untuk mencari berita tentang hal ehwal keadaan penduduk di Ardul Muqaddasah, Nabi Musa mengatakan kepada mereka, jangan sama sekali kamu memberitahu sesiapa pun, melainkan hanya kepada aku tentang apa yang akan kamu lihat di sana. Maka apa yang berlaku apabila kesemua atau ke-12 nuqaba ini masuk ke Ardul Muqaddasah, itu di Baitul Maqdis, maka mereka dapat melihat hal ehwal keadaan penduduk di sana. Lalu mereka dapati dalam kalangan orang Kanaan ini adanya kehebatan dan kekuatan, memandangkan mereka adalah kaum yang mempunyai tubuh fizikal yang besar, yang kuat. Lalu para nuqaba ini kembali kepada Nabi Musa AS lalu berkata kepada baginda, dan ketika itu Nabi Musa sedang berada bersama-sama dengan mereka, beritahu Nabi Musa bahawa kami telah ke sana ke Ardul Muqaddasah dan kami dapati penduduk-penduduknya gagah dan perkasa, dan bandar-bandar mereka itu bandar yang terkepung, yang dikawal rapi. Apa yang terjadi ialah setiap naqib itu telah melarang kaum masing-masing daripada berperang ataupun daripada berjuang, melainkan dua puak sahaja atau dua naqib sahaja dalam kalangan mereka. Kedua-duanya telah menasihati kaum masing-masing supaya taat kepada Nabi Musa AS dan sanggup berjuang bersama-sama Nabi Musa untuk memerangi golongan penduduk Baitul Maqdis ketika itu, iaitu orang Kanaan, bersama-sama dengan baginda. Akan tetapi Bani Israel yang lain Bani Israel telah mengingkari perintah kedua-dua naqib ini. Sebaliknya mentaati perintah 10 naqib yang lain yang tidak mahu pergi berperang. Lalu mereka beria-ia untuk tidak mahu pergi berjihad. Lalu menangis dengan meraung-raung sambil berkata, alangkah malangnya kami mati di Mesir dan kami juga akan mati di tempat ini. Maka Nabi Musa AS telah berusaha untuk menghilangkan rasa pengecut mereka, berusaha untuk menyanggah anggapan mereka tentang apa yang sedang berlaku dan menasihati mereka supaya jangan ingkar dengan perintah ataupun arahan baginda, dan mengajak mereka untuk bersama-sama berjuang bersama-sama baginda untuk menentang Al-Jabbarin, iaitu penduduk di Baitul Maqdis atau di Ardul Muqaddasah, iaitu golongan Al-Kana'aniyun. Akan tetapi mereka memekakkan telinga dan membutakan mata, tidak mahu untuk sama-sama berjuang bersama-sama dengan baginda Nabi Musa AS. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa AS bahawa Ardul Muqaddasah itu diharamkan ke atas mereka. Selama 40 tahun mereka akan tidak mampu untuk memasukinya dan berlegar-legar seperti orang yang kesesatan di luarnya, sebagai balasan terhadap keingkaran mereka dan perangai mereka yang
pengecut itu. Dan inilah ringkasan kisah yang kita temukan dalam kitab-kitab tafsir dan juga kitab-kitab sejarah. Walau bagaimanapun terdapat para ahli tafsir yang memuatkan di dalam kitab-kitab mereka mengenai sifat-sifat Al-Kan'aniyun, orang Kan'an itu, ataupun dipanggil sebagai Jabbarin, yang disebut di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran yang kadang-kala tidak logik untuk diterima akal dan tidak ada sandaran untuk dijadikan sebagai panduan dan juga sandaran. Lalu Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum. Yang mana ini adalah permulaan firman Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan sebahagian daripada apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel, sebahagian daripada akhlak yang buruk yang telah ditunjukkan oleh Bani Israel setelah mereka melakukan perjanjian yang tulus, yang tegas dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana mereka telah menyalahi dan juga mengkhianati perjanjian tersebut. Seperti yang pernah saya sebutkan dahulu, bila kita berjumpa kalimah idh seperti dalam ayat ini, wa idh qala Musa, maka ia adalah ataupun ia mengandungi suatu perintah, iaitu bermaksud udhkur, sebutlah, kenangkanlah, ambillah pengajaran. Maka di situlah makna yang ada pada kalimah idh ataupun wa idh di situ. Maka ia ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermaksud dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sebutkanlah atau beritahulah kepada golongan Yahudi yang ada bersama-sama denganmu tentang kata-kata yang pernah diungkapkan oleh Nabi Musa alaihi salam, yang ditujukan kepada datuk nenek moyang mereka dalam menasihati mereka dan membimbing mereka. Wahai kaumku, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang dikurniakannya ke atas kamu. Bermaksud, kenangkanlah nikmat Allah ke atas kamu dan bersyukurlah serta taatlah. Maka yang dimaksudkan dengan sebutan waktu atau masa ketika itu ialah untuk memberitahu kepada golongan Yahudi yang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan pada zaman lampau, tentang sesuatu yang mungkin mereka tidak tahu atau mungkin mereka telah tahu tetapi diperingatkan semula tentang perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberitahu dan diwahyukan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memberitahu mereka tentang nikmat itu bukannya sebarang nikmat, tetapi nikmat yang sangat hebat yang tidak pernah diberikan kepada sesiapa pun dalam kalangan manusia pada zaman itu. Dan nikmat itu terdapat 3 jenis yang disebut di dalam ayat ini, iaitu idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Disebutkan terdapat 3 nikmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihi salam, yang diperingatkan oleh Nabi Musa kepada mereka. Yang pertama ialah Allah telah menjadikan ramai dalam kalangan para anbiya-Nya, dalam kalangan Bani Israel, seumpama Nabi Musa sendiri, Nabi Harun, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan para anbiya itu, para rasul tersebut dan rasul-rasul yang lain dalam kalangan Bani Israel. Akan tetapi apa yang berlaku ialah sikap mereka terhadap rasul-rasul itu. Rasul-rasul itu diutuskan Allah untuk mengeluarkan mereka, iaitu Bani Israel, daripada zulumat, kegelapan kufur, kepada cahaya, kepada nur, hidayah, ketaatan dan keimanan. Bermaksud, begitu ramai para rasul diutuskan Allah kepada Bani Israel merupakan suatu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka,
untuk memastikan mereka sentiasa berada di atas jalan kebenaran dan jalan yang akan memberikan dan memastikan kebahagiaan mereka di dunia hingga akhirat. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah, apakah nikmat yang lain yang diperingatkan itu? InsyaAllah akan kita lihat dalam pertemuan yang akan datang. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.